dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaid rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi soalan yang pertama daripada cikgu selepas kamu tengok video tayangan tadi. Kuis. Kejap lah, kejap. Kuis ada, jangan risau. Jadi soalan yang pertama daripada cikgu, apakah Sekejap. Cerah sikit. Macam mana kita nak sebut pink dalam bahasa Melayu? Apakah nama pink dalam bahasa Melayu? Siapa tahu? Tulis di ruangan chat ataupun tulis ataupun buka mic bagi tahu cikgu. Apakah nama pink dalam bahasa Melayu? Biru kita tahu, blue, red merah. Siapa tahu boleh tulis dalam ruang. Jambu. Apa tadi? Merah jambu. Merah jambu. Itu dia. Terima kasih Mikaela. Merah jambu. Jadi kalau kamu tengok video tadi, pink yakni merah jambu adalah satu warna yang hasil apabila campuran warna purple dan merah. Purple ataupun biru lah, biru dan warna merah. Okey. Dekat dalam cikgu punya ni ada apa panggil? Ada satu brush. Kita download jap brush tu Kita panggil dia watercolor. Brush watercolor. Ini dia. Brush watercolor. Watercolor rough, watercolor. Ni. Yang ni lah. Okey, kita download ni. Okey, dah download dah. Okey, nampak tak? Kita akan tambah blending. Apa keluar tak ya? Square? Apa hal square pula ni? Oh, sorry. Sekejap, cikgu tukar. Mana? Blend. 2.3. B-E-L-E-N. Blend. Cari. Tak ada blend. Watercolor. Minta maaf. Ambil masa sikit. Klik. Okey, yang ni Hard. Okey, jom. Jadi kalau kita ambil warna merah. Apanya asyik bercampur? Kenapa dia tak campur blending option ni? Apa panggil? Color mixing. Okay, kita naikkan. Completion. Okay, jom. Merah. Biru. Ini pink kita. Adalah tengah ya, pink Salah. Pink. Jadi hasil daripada merah dan juga biru ataupun merah dan juga purple lah. Satu lagi, purple dalam bahasa Melayu apa? Siapa tahu? Purple. Ungu. Okey, bagus. Purple dalam bahasa Melayu adalah ungu. Ungu, cikgu pun tak tahu sebut macam mana benda tu. Warna ungu. Biasanya kita panggil warna ungu. Tak tahulah cara sebut macam mana sebenarnya. Okey. Itu saja untuk permulaan hari ini. Siapa yang ada buku kerbau, jangan buka sekarang. Cikgu sebut kita akan gunakan selepas ini. Kita mulakan dengan kuis lah. Kita mau kuis lah, kita nak pola latihan dulu. Cikgu. Latihan. Latihan dulu Okey. Hari ni latihan kita bukannya berbentuk buku. Kita tak guna buku kerbau. Jadi semua sila keluarkan buku kosong, buku nota, kertas A4. Buku nota bahasa Melayu ke itu? Yang untuk salin lah, kita nak salin something.
Okey, tajuk kita pada hari ini senang saja. Sedikit pembelajaran mengenai tata bahasa, okey? Tata bahasa. Memper. Hari ini kita akan belajar memper. Apakah maksud memper? Memper. Tempat kosong. Hup. Hitam. Kita besarkan guna 40 biasa. Memper. Pernah tak dengar kata imbuhan seperti ini? Memper. Lepas tu tengah ni Kalau ada... ego memang pergi minum lah ego. Sekali tak lah. Memper. Tak ada orang masuk. Kita accept jap. Norisal Saili iaitu Zarif. Okey, selamat datang Zarif. Hari ini kita akan belajar tentang memper. Sila keluarkan buku nota anda, buku nota untuk salin. Okey, cikgu tunggu seminit untuk sebelum kita mulakan. Memperkan. Biasanya macam ni lah. Memperkan. Besarkan sikit. Tak nampak lah pula. Besar sangat. Okey, macam ni okey. Contohnya kita ambil mana-mana kata kerja. Contohnya ataupun kata noun, apa noun? Kata nama pun boleh jadi juga ataupun nama sesuatu benda. Contohnya alat. Cikgu ambil warna merah. Kalau kita gunakan alat, sekejap mana merah ni. Okey, alat. Gelap sikit. Dan kita letakkan dalam tempat kosong, dia akan berbunyi sebagai memperalatkan. Tulisnya kah ego? Tulisnya kah? Boleh. Tulis. Memperalatkan. Ataupun contoh yang kedua adalah hamba. Siapa ingat kisah sirah Mekah Nabi Muhammad selepasnya menjadi Nabi, golongan-golongan orang miskin dan golongan-golongan hamba tu dilayan dengan begitu teruk sekali. Orang yang masuk Islam terutamanya, golongan-golongan hamba ini dilayan dengan begitu teruk, diseksa, dicemuh, dimaki dan juga dilakukan dengan perbuatan yang sangat teruk. Jadi mereka ini diperhambakan. Bila ego mau pelah memang. Diperhambakan, memperhambakan. Okey. Ada satu contoh ayat di sini yang berbunyi, pengedar itu cuba memperalatkan Abu untuk menjual dadah. Okey, pengedar itu, kita ambil tempat kosong. Pengedar tahu tak pengedar? Pengedar dadah. Orang yang menjual. Pengedar dadah. Biasanya orang jahat lah ni. Kita lukis sikit. Kita buat muka dia macam ni. Orang dadah ni biasanya akan dikena tangkap polis kan. Jadi apa dia buat? Dia suruh orang lain yang jualkan dadah. Kan? Dadah adalah satu benda yang patut kita perangi. Ni budak baik Abu ni. Mata dia bulat. Budak yang tak tahu apa-apa disuruh untuk menjual dadah, iaitu benda yang haram. Benda yang haram pertama. Yang keduanya dilarang sama sekali di Malaysia ini. Jadi ni pengedar. Kalau dia yang jual, boleh jadi dia kena tangkap. Jadi apa dia buat? Dia memberi sedikit ataupun kuantiti yang banyak kepada orang-orang yang mereka kenal. Okey, kau ambil dadah tu, kau gunalah. Jadi mereka ini ketagih. Dadah boleh merosakkan minda kita, boleh merosakkan kesihatan kita. Mungkin kita mau tengok gambar orang dadah sekejap. Cikgu share screen. Kamu kena kenalilah dadah ni. Sepatutnya sekolah pun perlu. Nombor 1 tuliskan memper. Siapa ego? Nak cikgu suruh buat latihan lah. Kejap nak cikgu bagi tahu kamu. Drug Kalau aku sila ego, baru anaknya ego. effect. Kalau latihan. Sekejap Kalau latihan je lah. Kalau latihan dulu. Orang dadah ke? Orang ketagih dadah. Teruk rupa orang yang ketagih dadah ni, badan dia tak sihat, kurus kering. Apa lagi jap? Badan. Sihat sudah orang tu. Ni gambar yang sesuai untuk kamu tengok.
cikgu rasa kesihatan penagih dadah. Tengok, dada pula, dadah. Okey. Teruk lah muka dia orang ni. Orang yang kurus. Sekejap, ni gambar yang sesuai sikit tau. Penagih dadah. Teruk lah. Selalunya mereka ni, kalau kau tengok gambar ni, penagih dadah ni kurus. Mereka, kerja mereka hanya duduk sahaja, cucuk diri mereka ataupun menghirup ataupun menyedut dadah ya, serbuk ke apa ke. Jadi mereka ni jadi khayal. Apabila mereka khayal, otak mereka tak betul, yang menggunakan dadah tu dia seronok lah sebab dia boleh imagine ataupun dia boleh khayal apa yang dia nak. Oh, yang masuk syurga. Oh, yang polah tu. Oh, yang terbang. Oh, yang jadi Superman. Khayal lah, seronok lah mereka yang khayal ni. Tapi dalam masa kamu khayal itu, boleh jadi kamu melakukan benda yang tak sepatutnya pada waktu. Yang macam mabuk arak lah. Yang macam guna arak, mabuk. Yang polah semua benda yang sekati je polah. Dadah juga boleh jadi bersama. Apabila kamu terlalu ketagih dengan dadah, kamu akan mok lagi makan ambil dadah. Bila dah habis satu paket, mok satu lagi paket. Lepas habis satu paket, satu lagi. Jadi ini akan membuatkan, boleh jadi, ni contoh bagi nama dia Abu. Orang yang mengambil dadah, yang pertama kesihatan dia akan jadi teruk lah, jadi kurus. Sihat. Jangka hayat dia akan kurang. Jadi apabila Abu ni dia guna dadah, minggu depan dia nak lagi. Lepas tu esok nak lagi. Setiap jam dia nak lagi. Apa yang akan berlaku pada Abu, tanpa dadahnya akan sakit otaknya, sakit badannya tanpa dadah. Jadi dia akan sanggup melakukan keganasan. Ada banyak kes-kes yang teruk berlaku akibat dadah. Sebabkan keganasan mereka cuba untuk mencuri duit. Nak beli dadah bukannya free benda tu, mahal. Jadi mereka akan gunakan keganasan dan juga melakukan segala perkara-perkara kriminal iaitu jenayah. Contohnya meragut beg duit golongan wanita, mencuri rumah orang, merompak rumah orang dan sebagainya. Toklah. Sebab itulah dadah perlu diperangi. Contohnya di Filipina, orang yang didapati menggunakan dadah tu ataupun mengedarkan dadah terus dibunuh. Memang antara negara Filipina yang sekarang ni antara orang yang paling keras dengan dadah. Di Malaysia ni apa yang akan dilakukan kepada orang yang ketagih dengan dadah, mereka akan dimasukkan ke dalam pusat pemulihan lah. Di-train, akan dijaga supaya pulih kembali jadi orang biasa. Manakala pengedar-pengedar tu, biasanya orang bos-bos tidak tahu kereta yang jual ni, akan dihukum bunuh lah kalau tak silap cikgu. Sebab jenayah ini sangat besar. Okey, faham? Semua faham? Sorry lah, tiba-tiba kelakar dadah pula kepada kamu. Semua faham, okey? Okey, jadi apa yang cikgu nak ajar tadi? Jadi semua salin yang ini. Tempat kosongkan alat. Contoh ayat tadi adalah ni lah. Contoh ayat tadi ini adalah Abu ni. Kita letak bawah. Banyak sih. Okey. Sikit sikit. Okey, ini adalah contoh. Ayatnya adalah ayatnya adalah berbunyi, pengedar itu cuba memperalatkan Abu. Kita guna warna biru supaya nampak. Pengedar itu, sekejap kita kecilkan sikit. Pengedar yang orang yang jual dadah lah. Pengedar itu cuba memperalatkan. Okey, kamu hafal salin semua tu, warna biru dan juga warna hitam yang atas dia ajak, okey? Yang gambar ni tak perlu lukis. Cuba memperalatkan terlebih. Memperalatkan
abu. Mula-mulanya beri abu ya dadah lo. Kita rasa lo best tak, nyaman tak. Bila abu dah ketagih, abu pun akan datang selalu jumpa dengan pengedar ni dan minta dadah. Dan akhirnya, muka mak dadah, kau mesti jual dadah tu pakai aku. Jadinya pun jualnya pun, okey kau beli tu dapat duit tak. Bilanya dah dapat duit, rosak satu negara, rosak satu masyarakat disebabkan dadah. Jadi kalau kamu cuba jauhkan diri kamu daripada perbuatan yang teruk ni. Pengedar itu cuba memperalatkan abu tu untuk menjual dadah. Okey. Faham Memperalatkan. Kamu faham kan? Bila sebut pun untuk menjual dadah. M-E-N, J-U-J-A-L-L. Jual dadah. Okey, salin semua. Okey, selain daripada warna biru dengan hitam tak ajak salin. Okey. Tulis apa itu? Tulis tempat kosongkan. Ini dia punya formula dia. Formulanya contoh lah, nasib akan berubah. Macam ni je. Dan tulis contoh ayat di bawah ni, pengedar itu cuba memperalatkan abu untuk menjual dadah. Apa tadi? Yang kanan ni tak perlu, yang ni tak perlu. Ni tak perlu. Alat yang ambil tulis alat tu ego lah. Boleh tulis. Mohon kamu nak tulis alat tu dalam kotak ni pun boleh juga. Okey, ni contoh yang pertama, memperalatkan. Contoh tulis yang dalam kotak hitam ni dan juga tulis warna biru ini sahaja, okey? Okey, sila salin. Cikgu cikgu. Okey. Boleh. Yang bawah kanan tu contoh saja, ni tak perlu lukis. Okey. Yang ni jangan lukis, tak perlu. Tidak perlu. Cikgu kurangkan sikit yang punya opacity. Oops. Expand opacity. Okey, yang ni tak perlu. Okey. Mak tulis. Tak asyik perlu Pengedar. Cikgu mak bawa habis kerja rumah semalam itu. Lah sembuh semalam. Okey, siapa? Kami boleh panjangkan lagi sampai hari Jumaat tu. Siapa yang belum siap boleh siapkan. Kelak cuba upload lah di Snap App. Cikgu panjangkan Siap, cikgu panjangkan. Semua. Yang dah hantar okey lah. Ada rasanya ramai lagi yang hantar. Cikgu panjangkan. Cikgu maaf cikgu. Kami belum pola BM minggu. Dah overdue dah. Siapa? Kami panjangkan time-nya. Assignment. Bulan semalam kebanyakan kerja rumah kita semalam ada banyak, ada 2 aja. Jadi cikgu akan edit, cikgu bagi due date sampai hari Jumaat ni boleh ke? Sampai November 5 November 5 cuba siapkan. 2 gig aja, sikit banyak pun. Ada 2 gig daripada bulan Oktober. Hari tu kita salin je, tidak apa-apa pun. Ada satu lagi. Okey, cikgu dah panjangkan satu lagi muka surat 146 kerbau. Dah overdue, kita edit, kita tukarkan daripada 15 Oktober hingga 5 November. Okey, 5 November. Okey dah. Updated. Sila salin, sila hantar, sila upload. Okey. Okey, dah siap dah. Apa hal kami dengar bunyi bisingnya? Bunyi bising tu ada siapa? Sekejap lah. Cancel. Sorry. Siapanya? Bunyi macam kita berada di luar. Tahniah lah pada siapa yang sanggup masuk kelas walaupun dia berada di luar. Okay? Selamat Andra. Okay, nombor 2. Nombor 1 kita dah... Contoh 1 adalah memperalatkan. Contoh yang kedua adalah mempersembahkan. Okey. Biasa dengarkan mempersembahkan. Ataupun Okey, tulis warna hitam. Nombor 2. M-E-M lagi cikgu. Salin git. Besar gila ambil tulis tu. Sikit. Tulis warna merah. Sembah. Mempersembahkan.
Okey. Sembah. Si susah pun hari tu mempersembahkan. Jadi apakah maksud memper ni sebenarnya? Apistan ini nya berbentuk satu varian iaitu seperti maklumat di bawah. Sekejap. Contohnya keterangannya, contoh memperalatkan abu tadi yang dadah tu. Sekejap cikgu tunjuk balik yang abu tadi. Yang ni. Okey, yang ni. Maksudnya di sini adalah memperalatkan tu yang ni. Yang sekejap cikgu ambil warna merah biar sikit. Memperalatkan ni maksudnya menjadikan, menyebabkan jadi. Pengedar itu cuba menjadikan abu sebagai alatnya lah. Jadi sebab itulah pengedar itu cuba memperalatkan abu untuk untuk menjual dadah. Jadinya jadikan abu tu sebagai alatnya untuk menjualkan dadah. Kalau kita tukarkan alat ini menjadi perkataan lain, contohnya mempertemukan, temu yang bertemu lah. Contohnya Abu dan Ali ni bertemu. Contohnya Abu ni Ali, ni Abu, kan? Tapi yang mempertemukan mereka bukannya dua orang ni, ada seorang lagi, ada pak cik ni. Ayah kepada Ali. Misal janggut. Ayah kepada Ali nya bawa Ali untuk jumpa dengan Abu. Jadi kita panggil tu Ayah Ali mempertemukan Ali dan Abu di padang bola. Mempertemukannya maksudnya memper tu. Maksudnya menjadikannya yang menyebabkan perkara itu menjadi. Okey, faham? Tapi cikgu rasa perlu penjelasan pun kamu dah boleh faham dah. Okey, contoh yang kedua, salin. Di sini yang kita tulis tadi mempersembahkan. Okey, yang ni lain sikit. Sebab tadi mempersembahkan menyebabkan orang lain yang melakukan perbuatannya, mempersembahkan. Mereka mempersembahkan tarian singa. Contoh ayat, mereka mempersembahkan tarian singa. Cikgu tulis warna biru. Yang ni salin juga Sikit banyak, RM2 je, kayak habis. Okey, salin semua. Mereka mempersembahkan panjang gila. Besar gila tulisan kami tu. Yalah, sorry. Cikgu ambil tu, kecilkan sikit. Tak kiri sikit, kecilkan sikit. Okey, cukup. Mempersembahkan. Okey, mereka mempersembahkan tarian singa kan? Mereka mempersembahkan tarian singa. Tahu sih tarian singa? Tarian singa si tahu. Ya Rabbi, waktu Chinese New Year. Jom cikgu tengok tunjuk sikit gambar, okey? Tarian singa. Tahun baru Cina. This one. Memang favorite cikgu lah tengok. Tang ni. Cikgu nang suka punya bunyi gendangnya, bunyi seronok cikgu tengok tak? Jom tengok sikit. Mungkin ada beberapa daripada kamu yang tak pernah tengok pun benda ni. Jom kita tengok je. Tarian singa. Tarian singa. Nak Squid Game yang mata ya. Mata kena air melo. Aku tanya air melo. Get vaccinated information on Google. Okay, kita tengok sikit apa yang dimasukkan dengan tarian singa. Naiklah. Situtnya naik. Yang lompat. Wow.
Wow. Membuang kita kok. Saya juga. Okey, jadi itulah tarian singa. Antara keistimewaan negara Malaysia adalah kita berbilang kaum, kita ada campuran pelbagai kultur. Cikgu, memang itu orang cikgu. Apa tak? Okey, jadi mereka Okey, jap. Jadi tarian singa tadi macam kamu nampak review tadi. Jap. Tutup mic kalau kamu si kelakar. Okey, mempersembahkan maksudnya adalah mempersembahkan maksudnya menyebabkan orang lain yang melakukan perbuatannya. Jadi kalau kita cikgu sebut mereka ini siapa? Mereka mempersembahkan tarian singa. Mereka ni orang yang joget tarian singa kah? Orang yang menari dalam kostum singa tu ataupun orang lain? Jawapannya adalah bukan orang dalam kostum tu, bukan orang dalam kostum. Ianya maksudnya, contoh kamu pergi ke suatu tempat persembahan kan? Biasanya akan ada satu juri ataupun akan ada satu orang tu akan yang pegang mic mempersembahkan. Dia akan sebut macam tu. Kami mempersembahkan kumpulan contohnya Red Dragon untuk mempertunjukkan tarian singa mereka. Itulah. Jadi mereka ini siapa? Orang yang menari dalam dragon ya kah? Contohnya adalah dragon tadi, tang. Cikgu si pandai lah lukis singa. Tarian. Jadi hantu lu Cik mau lukis. Kakinya ada orang. Ya Allah. Nanti ada orang ada hantu. Jadi hantu kalau cikgu punya singa cikgu. Jadi mereka yang mempersembahkan adakah orang yang dalam ni ataupun orang yang mengumumkan ni, orang yang pegang mic ni? Orang pegang mic. Orang pegang mic Dia. Jadi sebab itulah maksudnya menyebabkan orang lain melakukan perbuatan. Jadi mereka ini yang mempersembahkan mereka ni. Dia yang mempersembahkan mereka ni. Faham? Tapi biasanya antara contohnya lain adalah mereka mempertunjukkan bakat dalam bidang nyanyian. Actually sama aja sebenarnya. Boleh jadi mereka mempersembahkan diri mereka. Jadi nyatuk pun boleh mempersembahkan diri mereka melakukan. Jadi cikgu rasa sama ada orang yang mempersilakan ataupun yang kata mempersembahkan tarian singa daripada kumpulan Red Dragon. Sama ada. Boleh jadi yang ni dan boleh jadi yang ni juga. Contoh yang kedua adalah mempertunjukkan bakat nyanyian. Contohnya siapa tahu Akademi Fantasia ataupun The Voice ataupun I Can See Your Voice ataupun apa-apa rancangan nyanyian lah yang kamu tahu. Mereka yang berada dalam tu. I Can See Your Voice. Mereka yang berada dalam rancangan-rancangan tersebut, mereka mempertunjukkan. Cikgu dah pukul 11 cikgu. Kita akan start 11.30. Okey, so yang terakhir, ini yang terakhir dan lepas 12. Ni kita kan mula 11.30 tadi. 12 dah tu. Yalah, 12.30 lah kita stop. Boleh? Lepas stop quiz, kaya habis. Okey? Okey. Jadi yang terakhir adalah kelas akidah. Memperbesarkan. Kelas akidah dekat Zohor nak. Cikgu akan sebab habiskan awal. Tapi kata Cikgu Abdullah. Saka. Rosak. Okey. Saya dah kelas. Memperbesarkan. Okey. Besarkan. Okey, ni cuba. Cikgu rosak. Siapa pula bunyi ya? Siapa pula bunyi? Putra, tutup mic. Buruk nak tak bunyi ya? Macam orang lemas dalam parit tak? Okey. Aimi dah datang. Lama sih jumpa Aimi. Okey, jadi yang terakhir cuba salin yang ketiga ni. Memperbesarkan. What is that? Okey, memperbesarkan. Contoh ayatnya, yang ni pun salin. Contoh ayatnya adalah
Bawa kasut abang, dek. Sorry. Yang ni salah. Kata adjektif, tapi salin je lah, salin. Warna biru contohnya. Kita akan buat X. Ego kami cuma salin. 3 igi ajak sepak salin. Ya. Bro, kata kita. Bro, sekarang 3 sepak salin, bro. Okey, yang terakhir. Memperbesarkan kamu salin tapi besar tu kamu X kan? X kan. Apa? Kenapa kita X kan? Apitan memperkan ni, kita punya imbuhan mempertan ni, kita tak boleh tulis menggunakan adjektif dalam tu. Warna merah, warna biru. Birulah. Warna putih. Adjektif tidak boleh digunakan, okey? Adjektif. Contohnya adjektif adalah sifat-sifat, kata-kata sifat lah. Besar, kecil, rendah, tinggi, rendah. Apa lagi? Cantik, hodoh. Contohnya memperhodohkan, mempercantikkan. Tak boleh. Kata tidak boleh digabungkan dengan kata adjektif. Memperindahkan. Tak boleh. Memperindah tak boleh. Yang betul adalah mengindahkan. Mencantikkan. Membesarkan. Jadi, tak boleh bersama adjektif. Tak boleh. Tak boleh. Adjektif haram. Jangan. Haram ke? Adjektif dilarang. Okay, semua salin. Warna biru ni dan juga atas. Okay, aja. Apa-apa kata-kata adjektif tidak boleh menggunakan memperbesar, tak boleh. Memperkecil tak boleh. Si boleh. Cikgu rasa ini satu info yang sangat bagus sebenarnya. Tulis kat dalam bracket hitam ni adjektif, kamu tulis sebelah dia dilarang. Salah. Salah je lah. Tulis salah. Senang sikit. Cikgu perlu tulis banyak. S-A-L-A-H. Lah. Salah. Ingat kata adjektif tu besar, kecil, tinggi, rendah, cantik, hodoh. Yang tu kalau adjektif, kita hanya gunakan kata adjektif, kata apitan, mengindahkan. Contohnya indah kan. Memperindahkan. Tak boleh. Kita terus tulis indah. Yang bawah ni tak perlu salin. Yang bawah ni tak perlu salin. Yang ni jangan salin. Mengindahkan. Contohnya kata adjektif lain, cantik. Sampai dulu. Jangan tulis. Warna hijau tak, jangan salin. Okay. Okey, contohnya cantik kan, cantik. Mana ada kita tulis mempercantikkan? Walaupun bunyinya memang macam, style lah bunyi tulis mempercantikkan. Tapi tak boleh. Kita tulis je mencantikkan terus. Mencantikkan. Okey, faham? Warna hijau ni jangan salin. Yang kamu hanya salin adalah atas ni. Memperbesarkan, X kan. Yang bermaksud adjektif adalah penggunaan yang salah. Menggunakan apitan memperkan. Memper tempat kosongkan ni tak boleh. Okey. Ulang balik daripada nombor 1. Contoh yang pertama adalah dadah tadi. Apa? Okey. Ini adalah contoh yang pertama tadi. Untuk kita delete. Banyak gila. Untuk pasal pink tadi. Okey. Nombor 1 adalah tentang pengedar yang cuba memperalatkan abu untuk menjual dadah. Maksudnya pengedar nak polah abu tu jadi alatnya. Yalah, demi ada. Pengedar itu cuba memperalatkan abu untuk menjual dadah. Contoh yang kedua adalah mempersembahkan. Mereka mempersembahkan tarian singa. Maksudnya menyebabkan orang lain melakukan perbuatan. Sama ada MC ni, master ceremony ataupun DJ ni yang pegang mic biasanya pada suatu rancangan kau panggil. Suatu event, suatu inilah, apa panggil? Tak tahulah cikgu nak panggil apa. Tapi inilah, sama ada kamu mempersembahkan suatu kumpulan yang akan melakukan tarian itu, ataupun kamu sendiri yang akan melakukan tarian itu. Kamu mempersembahkan diri kamu sendiri. Contohnya kumpulan Red Dragons, Naga Merah. Mereka mempersembahkan kumpulan, mereka mempersembahkan tarian singa yang dipersembahkan. Mereka mempersembahkan kumpulan Naga Merah untuk mempersembahkan tarian mereka. Faham tak? Mempersembahkan, dipersembahkan. Okey. Nombor 3 yang terakhir tadi adalah adjektif tidak boleh digunakan. Okey. Memperbesarkan, memperkecilkan. Sik perlu tulis memperbesarkan. Tulislah membesarkan. Cukup.
Ataupun memperkecilkan. Salah, mana boleh tambah dengan adjektif. Tulis je lah mengkecilkan. Itu saja. Okey, jadi habis kita punya soalan-soalan tata bahasa. Jadi sekarang semua sila fokus pada quizzes, okey? Kita akan tulis bagi kamu quizzes tahun 4. Kata apitan, okey? Kata apitan. Sedikit susah cikgu rasa, tapi kita cuba. Bukan semua kata apitan yang dalam quizzes ni yang telah diajar oleh cikgu. Tapi kita cubalah. Ada 25 soalan, jangan risau kita tak jawab semua, kita jawab sekadar yang mampu saja. Kita ada 10 minit. Sebab Cikgu Abdullah pun ada kelas kat tu. Cikgu Abdullah cancel ke kelasnya? Cancel. Cikgu cancel. Okey, macamnya kita cuba jawab 15 soalan, okey? Okey, sila masuk, tekan link yang telah diberikan, tekan link. Cikgu pun akan share skrin kepada Kita dapat sebab quizzes. Siapa yang susah nak masuk, boleh tengok skrin pun siapa. Okey, macam Aimi Umairah dalam kereta cikgu tangga. Yang lain mungkin tidak keberatan untuk masuk quizzes, boleh sila tekan link yang diberikan dan juga tulis nama kamu yang cantik-cantik. Mun simok, tangga ajaklah skrinnya. Okey? Okey. Skrinnya. Tengok. Okey, tengok je skrinnya. Kita akan tengok penglihatan cikgu. Ada 4 jawapan. Di antara 4 tu mana yang kita perlu pilih sebenarnya. Okey. Cikgu bagi seminit untuk semua masuk. Kita ada 2 jam tak putar. Ahmad Zarif, Mikaela Hadi Putra, Rafi 10 years old. Kita tengok ajak kah? Cik, kami jawab kena. Kami suka kuis kena. Kami tengok. Okey, Putra Andra pilih untuk tengok. Jadi kita sesama Andra, kita sama-sama tengok skrin, okey? Okey. Okey, untuk cikgu besarkan supaya orang yang sepak masuk kelas kita itu, yang tengok rakaman boleh tengoklah. Oh. Ya saya. Pelik lah nama Azhar My Grill. My grill kan my girl. Jangan my girl lah. Mek ada tengok dalam TikTok je. Okey, sila masuk semua. Ada tengok dalam TikTok orang pada Baba Grill. Apa? Oh, cikgu tak tahulah TikTok. Cikgu tengok TikTok. Ada cewek. Okey, cikgu tunggu beberapa orang lagi. Siapa yang nak masuk cepat. Tekan link yang diberikan. 5 orang. Yalah ya, cikgu refresh tak, takut cikgu yang problem internet. Refresh. Okey. Masih 5 orang. Siapa lagi belum masuk? Cikgu tunggu. Zarif dah. Azhar sudah. Mikaela sudah. Sai Sulong. Norisal Saili. Ambil hujan. Faiz. Hujan. Okey, 1 minit terakhir dan kita akan mulakan, okey? Dalam kiraan 60. 55. Kayum sila masuk Kayum. Masuk dalam quizzes. Cikgu lag. Okey, sepak. Aimi susah masuk quizzes. Kita tengok sekejap skrin cikgu cukup, okey? Oh, nampak. Okay. Nampak kita dalam kereta. Okey. Kayum dah masuk ke Kayum? Kayum belum masuk rasanya. Bagi. Kayum lama saya jumpa. Kami rindu nasi lemak mak kita Kayum. Kami lapar. Sekali kami lapar pula kami rindu. Ya, udah. Jauh hilaknya. Mit. Tahu. Yalah ya. Okey, kita akan mulakan dalam kiraan 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okey, 1. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama, kata apitan. Imbuhan apitan. Susah juga tu. Okey, siapa yang tak masuk tu tengok skrin. Asmat berusaha tempat kosong, basikalnya yang rosak. Asmat berusaha melihat. Asmat berusaha membeli. Berusaha membaiki. Berusaha pembaikan. Okey, pilih. Cikgu rasa senang je. Okey, apakah jawapannya? Membaiki.
Aiki, Masya Allah. Semua betul. Daripada 5 betul. Yang lain tu sila fokus pada skrin. Tengok je pun. Yang diadakan akan masalah pencemaran. Okey, mesyuarat yang diadakan akan berbincang masalah pencemaran. Bincang masalah. Akan perbincangan masalah pencemaran. Akan dibincangkan masalah pencemaran. Ataupun yang terakhir, akan membincangkan masalah pencemaran. Kami pun dah. Okey, jawapannya adalah Apa betul? wow. Salah. Semua betul. Jawapan betul adalah membincangkan. Okey, membincangkan. Dibincangkan salah, akan dibincangkan masalah. Mesyuarat yang akan dibincangkan masalah. Kenapa dibincangkan salah? Sebab pencemaran yang diadakan akan dibincangkan. Dibincang tu maksudnya tajuk yang berada di sebelum perkataan dibincang tu. Contohnya masalah pencemaran akan dibincangkan. Tapi dia punya tajuk tu yang akan dibincang tu selepas. Jadi dibincang ni tak boleh guna. Yang berbincang ni salah. Mesyuarat yang diadakan akan berbincang. Takkanlah mesyuarat yang berbincang. Yang berbincangnya manusia. Okey. Soalan yang ketiga. Jawapannya membincangkan. Melanjutkan pelajaran telah diluluskan oleh majikannya. 40 Zaini untuk melanjutkan pelajaran telah diluluskan oleh majikan. Majikannya bos, okey? Majikan maksudnya bos. Permintaan Zaini. Jangan sebut tadi. Okey, permintaan Zaini. Zaini. Permohonan Zaini. Perkataan Zaini. Permainan Zaini. Jadi cikgu rasa di antara permintaan ataupun permohonan, okey? Biasanya kalau minta dengan majikan rasanya permintaan atau permohonan. Cikgu rasa macam Permohonan. yang lebih official biasanya kita akan guna perkataan. Perkataan dengan permainan tu confirm salah lah. Okey, jom tengok jawapan. Semua dah siap. Kita seorang tak salah. Okey, jawapan yang betul adalah permohonan. Jangan salah faham. Permintaan pun kalau kamu tulis makarangan, cikgu rasa betul je. Cuma yang lebih sesuai adalah permohonan. Kalau kamu bagi bos kamu, kita biasanya bagi dalam bentuk surat rasmi. Jadi benda ni kita tak panggil permintaan, kita panggil surat permohonan. Permohonan lebih sesuai. Permintaan pun betul juga sebenarnya, tapi lebih sesuai permohonan. Okey, jom. Jadi Adik kasut sebelum masuk ke dalam rumah. yes, adik tempat kosong kasut sebelum masuk rumah. Orang masuk rumah pakai kasut ke buka kasut ni? Masuk rumah. Buka kasut. Jadi apa yang mengikat ke, membuka ke, menanggalkan? Ni di antara melihat dengan mengikat cikgu rasa salah. Mana dua ikat mas? Menanggalkan. Jadi menanggal ataupun membuka, mana yang lebih sesuai Membuka ni macam buka kotak ke? Buka menanggal. Okey, jawapannya adalah menanggalkan. Oh sorry, cikgu si perasan yang soalan jawapan dah diberi. Soalan yang kelima. Saya buku cerita. Ni ayah tempat kosong saya sebuah buku cerita. Hadiahkan Hadiahkan sebuah hadiahkan saya sebuah buku cerita. Hadiahkan. Okay, pilih. Tapi cikgu nak bagi tahu satu saja. Nampak si dihadiahi ni. Apa kata kerja ataupun imbuhan yang dimula dengan di, benda yang disebut, benda yang dihadiah yang mesti berada di hadapan. Contoh buku cerita di belakang, jadi di tu salah. Contoh macam dibincangkan tentang pencemaran. Tak boleh, kita kena sebut apa yang bincang. Yang bincang tentang pencemaran, dibincangkan. Macam ni lah. Tajuknya mesti di hadapan. Maf'ulun bih mesti di hadapan. Dia punya subject, verb, object. Objek mesti berada di hadapan. Okey, apa jawapannya? Hadiahkan. Okey, ayah menghadiahi saya sebuah buku cerita. Okey, yang ni antara yang paling susah lah menghadiahi. Nanti kita akan belajar lah imbuhan ni. Tapi
kita pola ajak jawapan banyak. Kita biasakan diri walaupun Masuk sekolah cikgu. cikgu rasa maybe next year, bulan Januari maybe. Jangan pola bunyi ya, kesian orang lain, sakit telinga. Pihak polis telah memberikan pingat tempat kosong kepada Amar dan telah membantu. Siapa pola bunyi ya? Sengaja kah? Mau ramai kick kita. Okay, stop. Okay. Jawab, saya orang buat suara kedai ya. Pihak polis telah memberi sisik bunyi tiup kepau semua tu. Dah. Teruskan. Pihak polis telah memberikan pingat kepada tempat kosong kepada Amar kerana telah membantu mereka menangkap perompak itu tempoh hari. Pingat keselamatan? Apa pingat keselamatan? Pingat kesaktian. Dia ingat kita ni apa? Superpower. Kesakitan ni. Okey, jawapannya apa? Keberanian. Banyak ramai yang betul Bagus. Soalan yang ketujuh. Tapi misalnya salah igu. Siapa? Kita jawab apa tu? Semua salah Kita jawab apa tu yang pingat tu? Semua salah, tai. Seorang pemuda. Ada ke rumah Encik Sehari. Okey. Seorang pemuda Bersoal. Arah. Bertanya putra. Bertanyakan arah. Seorang pemuda ditanyakan. Kalau ditanyakan mesti ada perkataan oleh. Tapi tak ada oleh ni. Seorang pemuda ditanyakan arah oleh. Encik Sehari. Tapi belakang tu arah ke rumah. Bertanya. Okay, soalan Tanya sila jawab yang terakhir. Okay, jom kita tengok jawapannya apa. Betul. Bertanyakan. Okay. Okay, kita ada 3 soalan lagi. Kita habis, okay? Dah salah ke putra? 3 soalan lagi. Sejak anak-anaknya berpindah ke bandar, masih hidup dalam keheningan, hidup dalam kesukaan, hidup dalam kesunyian, hidup dalam keharmonian. Biasa kalau anak-anak pindah keluar bandar ni, biasanya makcik ni mungkin mak kepada anak-anak. Kesunyian lah. Kesunyian. Okey, apa maksud keheningan? Maksud keheningan maksudnya senyap Biasanya keheningan ni waktu malam. Ada lagu Hijaz tu. Heningnya suasana malam. Malam tu sunyi. Sultan pada zaman Melayu Melaka ialah Sultan Mahmud Shah. Okey. Ya Allah, putra bisingnya kitab tu. Okey. Sultan pada zaman Melaka ialah Sultan Muhammad. Zaman kesultanan, zaman ketiadaan Melayu, zaman kehilangan Melayu, zaman kebatinan Melayu. Apa ni? Ada belajar dalam sejarah itu. Okey, ada Okey, betul. Zaman kesultanan. Pada waktu ni memang sultan adalah pemerintah yang tertinggi. Soalan yang terakhir. Ali tempat kosong kasut sekolah adiknya petang tadi. Ali basuh kasut sekolah adiknya. Kasut sekolah. Basuh dimpun lah. Kasih. Waktu cek. Membaiki. Apa yang baiki kasutnya? Membasuhi. Ada kau orang baiki kasut? Ada kot. Tukang. Betul Dibasuhkan. Membasuhkan kasut sekolah. Okey. Tapi kalau kamu ada kasut, basuh sendiri. Jangan suruh mak kamu, jangan suruh kakak kamu, jangan suruh adik. Basuh sendiri, okey? Betul kah? Jadi habis soalan kita, 10 soalan. Betul. Jadi tahniah kepada 5 sahabat kita yang sanggup masuk. Dan terima kasih juga pada orang yang audience kita, penonton kita yang tengok, Andra, Aimi dan kawan-kawan yang lain. Ada lagu Avengers ni dah. Okey, jadi nombor 1 Azhar My Grill dapat 9 out of 9 betul.
Mikaela dapat 32, 8 betul, 2 igit je salah. Zarif boleh tahan 7 saja, 7 betul. Hardi Putra 5 betul, 5 salah. Dan Rafi 6 betul, 6 apa hal tu sama. Hardi Putra dengan Rafi sama, 5 betul, 5 salah. Jadi semua lulus 50% lah markah, dan Azhar dapat 90 markah, Mikaela 80, Zarif 70. 20 okey kah itu? 20 okey kah? Bukan 20 ya, 50 sepatutnya, 50% lulus lah, markah lulus, okey.